Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, semua dah baca doa kan? Okey, semua dah baca doa belajar. Okey, hari ni kita nak sambung topik yang baru, ketempatan. Tapi sebelum kita sambung topik yang baru, cikgu nak bincang dengan awak lah. Apa ni? Soalan di muka surat 94. Okey. Kalau awak tengok dekat paparan tu kan, soalan dekat muka surat 94. Tengok awak tahu ke tak tahu nak buat. Okey, kita tengok soalan nombor 1. Okey. Tulis bacaan luas dan isi padu berikut dalam perkataan. Alah, yang ni senang je. Tahu kan? 2 cm persegi. Ni apa dia? Ni apa kita nak sebut dalam perkataan? Tulis dalam perkataan apa dia? Oi, takkan cikgu cakap seorang ni? Hello? Apa jawapan kat sini? Mana? Nak tulis apa kat sini? Mana? Ni. Nombor 1 tu. Tulis bacaan luas dan isi padu berikut dalam perkataan. Ni nak tulis apa? 2 cm. dalam perkataan lah. Lah. 2 cm. Dalam perkataan lah sayang woi. 2 cm apa dia? Yang kau keluar tu apa? 2 cm persegi. Okey. Yang bawah ni? Okey, cikgu besar sikit. 10 cm. Okey. Yang ni? Yang ni kita nak sebut apa? 10 padu. Tengok ni, kuasa 3 ni kita panggil meter padu. Ni sentimeter padu. Yang ni sentimeter persegi. Yang ni untuk luas, yang ni untuk isi padu. Jangan lupa dah. Okey. Kemudian luas suatu permukaan boleh diukur menggunakan kertas apa? Menggunakan kertas apa? Luas suatu permukaan boleh diukur menggunakan kertas apa ni? Ni kertas yang 4 segi ni. Kita pakai kertas apa? Allah. Kertas apa? Kertas graf. Pandai pun. Siapa yang jawab tu? Saya dulu. Okey, siapa yang nak jawab? Awak buka je mic, jawab. Lepas tu tutup balik. Okey, untuk mengelakkan bising-bising. Cikgu nak tengok berapa orang yang main ni. Okey, ada 6 orang je. Arif Muzaffar, Khalid Aufa, Aufa Amani. Syed Noh ni siapa? Awak tak buka kamera pula tu? Suraya ni Hazira. Okey, Syed Noh ni siapa? Shazana. Apa dia? Shazana. Okey, Shazana. Tulislah dekat ni, dekat checkbox ni. Okey. Berukuran 1 cm dan 1 cm dan kertas apa ni, luas 1 cm boleh diukur menggunakan kertas graf berukuran 1 cm dan kertas apa ni? Graf. Apa ni? Kertas suris kot. Tengok balik dekat muka surat untuk kira luas permukaan yang tidak sekata. Dia guna kertas apa? Cuba tengok. Dia guna kertas apa? Kertas graf dengan kertas apa? Dia guna? Kertas petak.
Kertas graf dan kertas ukuran diukur menggunakan kertas graf kan. Yang ini bukan kertas graf Yang ni yang kertas graf. Okay. Kita guna kertas petak-petak dulu. Okay, kita ukur guna kertas petak. Okay, kertas petak. Sorry, yang ini bukan kertas graf Kertas graf yang kedua. Okey, kita ukur guna kertas petak berukuran 1 cm darab 1 cm. Okey, yang ni kertas petak, yang ni baru kertas graf. Okey, di atas kertas graf. Cikgu tersilap tadi sebab cikgu tak faham dia punya ayat ni. Sekarang ni baru faham. Okey, luas satu permukaan boleh diukur menggunakan kertas petak berukuran 1 cm darab 1 cm dan kertas graf. Kertas graf yang ni, kertas petak yang ni. Okey. Boleh guna kertas petak yang buku matematik awak tu ataupun kertas graf. Kertas graf ni kalau tak ada. Okey, kira isi padu objek di bawah. Macam mana kita nak kira isi padu batu ni? Macam mana nak buat? Berapa isi padu batu? Isi padu batu berapa? Yang ni cikgu dah ajar dah minggu lepas. Isi padu batu. 10. Macam mana dapat? Macam mana nak buat? Macam mana dapat? 40 cm. 40 cm pula dapat. 40. Tolak 40 ml tolak dengan 30 ml. Dapatlah 10 ml. Tapi sebab cikgu dah bagi tahu 1 ml sama dengan 1 cm padu. Okey, jadi jawapan dia ialah 10 cm padu. Sebab apa cm padu? Sebab kita nak kira isi padu pepejal. Pepejal kena dalam cm padu. Tak boleh dalam mililiter. Mililiter ni untuk cecair sahaja. Okey, boleh faham? Boleh faham semua? Boleh. Yang ini pula berapa? Macam nak buat isi padu batu dia? Lepas. Isi padu batu berapa? Macam mana nak buat? Isi padu batu dia berapa? Boleh cikgu? Sama dengan berapa? Tekas. Cepat. Azira. Ni siapa ni? Aris. Khalid Aufa. Apa soalan tu? Alfa. Azuraida ni siapa? Oh. Azuraida siapa? Siapa yang guna nama Azuraida ni? Auni. Auni? Auni. Okey. Berapa ni isi padu batu? Macam mana kita nak buat? Isi padu batu berapa? Kalau yang ini nama dia tin eureka. Yang ini kita panggil dia ialah tin eureka. Ni ini adalah tin eureka. Okey. Ni kita panggil tin eureka. Jadi kalau kita boleh juga kira isi padu batu guna tin eureka ni. Bila batu dimasukkan, air yang lebihan ni akan masuk ke dalam silinder penyukat. Yang ni nama dia silinder penyukat. Yang ni, ni silinder penyukat. Ni pun silinder penyukat. Ni tin eureka. Okey, jadi air yang masuk dalam ni adalah sama dengan isi padu batu. Jadi awak nampak kat sini 30 kan? Jadi isi padu batu dia ialah
30. Sebab batu kan pepejal. Cikgu kata pepejal kena kena kira isi padu dalam sentimeter padu. Jadi sentimeter padu lah. Walaupun dia ml. Sebab 1 ml sama dengan 1 sentimeter padu. Jadi kalau 30 ml, kat sini 30 ml sama dengan 30 sentimeter padu. Okey. Yang ni pula. Siapa boleh bagi tahu kat cikgu berapa dia punya isi padu kotak lohong? Berapa isi padu kotak lohong? Ingat nak kira isi padu panjang, darat lebar, darat tinggi. Cepat. Yang ni berapa? Berapa? Cepat. Cepat. Siapa yang jawab dulu memang cikgu akan bagi hadiah. Jawab cepat dan juga betul. Cepat kira. 50. Aufa mana? Khalid Aufa. Selalu dia yang banyak cakap. Mana ni? Khalid Aufa. Berapa ni? Cepat kira. Kira sekarang. Lekas. Panjang, darat lebar, darat tinggi. Macam mana nak kira panjang? Darat 12. lebar, 12. darat tinggi. Berapa semua? 2 Macam mana nak cm. buat? 2 cm. Okey, panjang dia berapa? Panjang dia ialah 3 cm. Dia punya lebar dia berapa? Lebar dia berapa? Lebar dia 2 cm. Lepas tu dia punya tinggi. Tinggi dia berapa? Tinggi dia 2 cm. 2 cm. Jadi darab je lah semua tu. Jadi berapa? 2. Isi padu? Isi padu sama dengan 3 cm darab 2 cm darab 2 cm. Berapa jawapan dia? Dapat berapa? 7. Dapat berapa? 7. Ya ke 7? 3 darab 2 dah 6. 6 tu darab lagi 2. Berapa? 9. 6. 3 darab 2, 6. 6 darab 2 berapa? 9. 6 darab 2. Ni, 3 darab 2, 6. 6 darab 2 berapa? 1, 2, 4. 12. 12. Siapa jawab 12 tadi tu? Bagus. Siapa jawab 12? Jadi, sentimeter dia kuasa 3 sentimeter padu. Sebab apa? Sentimeter darab sentimeter darab sentimeter. Ada 3 kali sentimeter ni. Jadi sebab tu dah kita buat cm kuasa 3. Maksudnya sentimeter padu. Jadi yang ni adalah isi padu untuk kotak lohong yang ini. Okey, yang ni pula. Macam mana nak kira? Yang ni. Cikgu nak tulis kat bawah ni. Okey, panjang dia berapa? Panjang dia. Ni. Yang ni. Yang ni. Yang kedua pula ni. Yang ni. Kita nak kira yang ni. Berapa panjang dia? 3 cm. Lepas tu lebar dia? Lebar berapa? Lebar yang ini. Lebar yang ni. 3 cm. Ni lebar. Ni panjang. Ni panjang. Ini tinggi dia. Okey, ni tinggi. Okey, panjang, lebar, tinggi. Okey, tinggi lebar dia. Lebar dia ialah 3 cm juga. Tinggi dia 3 cm juga. Jadi macam mana nak cari isi padu? Isi padu kotak sama dengan? Cepat. 3 cm
darab 3 cm darab 3 cm. Dapat berapa? Cepat, siapa pandai? 3 darab 3 darab 3. 3 Tiga, kali tiga, nak ya, tiga, tiga, 9. 9 darab 3. 9 tambah lagi 3. Bukan tambah sayang. Darab 3 darab 3 9. 9 darab 3. Ha? Tidak tambah kan? 27. Berapa? 27. Pandai Hazira, bagus. 27 sentimeter padu. Inilah cara untuk kira isi padu isi padu kotak. Okey, panjang dan lebar darab tinggi. Ni panjang, ni lebar, ni tinggi, ni panjang, ni lebar, ni tinggi. Okey, yang ni kalau isi padu bentuk sekata. Pepejal yang bentuk sekata macam ni. Tapi kalau pepejal yang tidak sekata, kita kena masukkan dalam air seperti batu. Sebab bentuk dia tidak sekata. Dia tak ada panjang, dia tak ada lebar, dia tak ada tinggi. Tak boleh nak kira panjang, lebar, tinggi dia tak ada. Jadi kita panggil isi padu bentuk tidak sekata. Yang ni isi padu bentuk sekata. Okey, boleh faham? Okey, yang tu adalah revision untuk yang minggu lepas. Okey, so minggu ni awak dah sedia ke barang yang cikgu suruh? Dah. Ada sedia? Ada. Okey, kalau dah sedia awak tunjuk dekat kamera cikgu nak tengok awak buat. Okey, hari ni kita nak masuk tajuk ketumpatan. Okey, apa dia ketumpatan ni sebenarnya? Okey. Baik, ada keluar 2 pula. Awak pula dia. Keluar ni. Nah. Wow, Easter jilid 4. Saya tahu. Saya tak selalu baca. Okey, so hari ni kita nak masuk tajuk ketumpatan. Okey, apa benda lah ketumpatan ni? Okey, ketumpatan. So kat sini awak tengok kat sini, dekat buku teks ni. Tak ada pula. Sekejap Cikgu Prizam dia lain pula. Cantik benda. Sentuh benda apa ya? Cikgu kecil je. Okey. Awak tengok sini Itik ada angin di dalamnya. Okey, awak tengok sini. Okey. Itik mainan ni timbul. Okey, dia letak itik tu timbul. Okey, kenapa itik mainan Kina tidak tenggelam? Okey, kenapa dia timbul? Sebab nama pun itik. Tak. Kalau itik mainan maksudnya buat daripada plastik kan? Bila dia buat pada plastik, dia terapung. Okey, sebenarnya benda yang tenggelam dengan timbul ni ada kaitan dengan ketumpatan. Okey? Jadi yang perlu awak tahu ialah tengok sini. Okey, timbul dan tenggelam. Objek atau bahan di sekeliling kita ada yang boleh timbul, ada yang boleh tenggelam. Okey, so dekat sekeliling kita ni ada 2 jenis lah objek. Okey, satu yang boleh timbul, satu yang boleh tenggelam di dasar air. Satu yang boleh timbul di permukaan air. Okey, apakah objek yang timbul dan tenggelam? Yang ni yang kita nak buat hari ni. Okey, awak tengok kat situ. Batu ni tenggelam. Okey. Dia lempar batu tenggelam. Ranting pula timbul. Okey. So sebab apa kita nak
kita nak tahu yang mana tenggelam, mana timbul. Okey, sekarang ni awak ada besen, lepas tu awak dah letak air dah besen awak. Letak dah. Okey, dah letak. Sekarang ni apa yang ada dekat awak? Dekat awak ada apa? Pensel ada tak pensel? Ada. Okey. Ada. Sekarang cuba letak pensel kat dalam air. Siapa yang boleh tengok letak kamera, boleh buka kamera, cikgu nak tengok awak buat. Tunjuk kamera handphone tu menghala besen awak. Okey, dah buat dah. Dah letak dah pensel dalam air. Sekarang ni letak pensel dalam air. Dalam besen tu isi dengan air. Ni bang yang. Letaklah pensel. Pak Kit ni dekat dengan kamera Kit. Dalam besen besar yang buat pensel, jangan bubuh dalam cawan. Kalau cawan memanglah tenggelam dalam besen. Okey, cikgu nak tanya pensel timbul ke tenggelam? Timbul. Okey, pensel timbul. Okey, sekarang ni duit shilling ada tak duit shilling? Saya banyak pun. Okey, duit shilling cuba awak letak. Dia jadi apa? Timbul. Mesti. Tenggelam. Dia tenggelam. Okey, Tenggelam. duit shilling tenggelam. Lagi guli ada guli? Tak ada? Ada. Siapa ada guli? Saya ada menit. Okey, siapa yang ada guli awak masukkan dalam besen. Tenggelam ke timbul? Tenggelam. Okey, guli tenggelam. Okey, sabun. Siapa yang ada sabun? Sabun saya ada. Sabun ketul. Okey. Masukkan sabun. Sabun ketul tu. Saya tahu. Masukkan sabun. Tapi saya tak ada. Tenggelam. Okey, sabun tenggelam. Okey, gabus. Siapa yang gabus tu ialah polisterin. Siapa ada polisterin? Ni. Ada? Bekas polisterin ada? Ataupun bekas plastik. Sudu plastik pun boleh. Sudu plastik boleh. Okey, siapa yang tak ada gabus, awak guna sudu plastik. Masukkan tak? Timbul. Dia timbul. Okey, sudu plastik timbul. Okey, polisterin pun timbul. Okey, bola pingpong. Siapa ada bola pingpong? Tak ada. Kalau tak ada guna bola plastik. Bola plastik. Cuba tengok bola plastik boleh timbul ke tak? Timbul. Okey, bagus. Bola plastik samalah dengan bola pingpong sebab bola pingpong pun buat daripada plastik. Jadi dia timbul. Boleh tak botol? Betul botol. Okey, sekarang ni awak dah tahu dah. Ada objek yang tenggelam, ada objek yang timbul. Sekarang ni kita nak tahulah kenapa agak-agak objek tu boleh tenggelam dan boleh timbul. Okey. Ni. Ni kan yang awak buat ni kan. Okey, jadi duit shilling tadi apa? Tenggelam. Tenggelam. Cikgu tanda right je lah. Cikgu tanda macam ni je lah. Okey, tenggelam. Okey, bola pingpong tenggelam ke timbul? Timbul. Guli tenggelam. Okey, sabun pun tenggelam. Gabus ni yang cikgu suruh ganti dengan sudu plastik kan? Iya. Okey, dia timbul. Okey, gabus ni boleh ganti dengan sudu plastik ataupun polisterin. Sudu plastik boleh ataupun polisterin pun boleh. Okey, span. Span belum lagi. Span tenggelam ke timbul? Tak tahu. Okay. Timbul. Okey, span awak buat timbul. Okey. Okey, so dekat sini dah ada keputusan apakah objek yang timbul, apakah objek yang tenggelam. Sekarang ni kita nak tahu kenapa
Kenapalah objek-objek ni, mengapa objek ni boleh timbul dan tenggelam? Okey. Cuba awak tengok dekat buku teks. Okey. Kenapa dia tenggelam, kenapa dia timbul adalah berkaitan dengan ketumpatan. Okey, boleh faham? Maksud dia, kalau objek tu kurang tumpat, okey, ni timbul kan? Kalau timbul ni maksudnya dia adalah, kalau yang timbul ni maksudnya kurang Ada besar. tumpat. Kalau tenggelam maksudnya ialah lebih, salah pula dia punya arrow ni. Maksudnya ialah lebih tumpat. Okey, kalau tenggelam maksudnya lebih tumpat. Lebih tumpat. Okey. Jadi ketumpatan setiap objek adalah berbeza. Ada objek yang lebih tumpat daripada air dan ada objek yang kurang tumpat daripada air. Kita bandingkan dengan air sahaja. Okey, maksudnya yang ini span kan, timbul. Jadi maksudnya span ni span kurang tumpat daripada air. Yang ni pula apa? Yang ni ialah sabun. Okey. Sabun. Mak. Kena letak ke bawah sikit. Nak kena ejah. Ada ikan yang timbul kat atas ni. Okey, delete dulu. Okey, jadi okey, sabun ni lebih tumpat. Okey, sabun lebih tumpat daripada air. Inilah dia punya jawapan. Okey, sabun lebih tumpat daripada air. Kenapa bila betul tangan kita masuk dalam air, betul tangan kita macam jadi besar? Oh, yang tu pembiasan. Okey, kenapa kita masuk dalam air, tangan kita nampak besar kan? Okey, itu sebab pembiasan. Awak tak belajar lagi pembiasan tu. Nanti awak belajar tahun 4. Belajar tahun 4 nanti ke? Saya tahu dah. Nanti tahun 4 nanti belajar. Kat rumah. Nanti tahun 4 nanti belajar. Jadi yang ini ialah sabun. Sabun dia tenggelam sebab sabun lebih tumpat daripada air. Sebab itulah dia tenggelam. Okey. Tak ada rogak udara. Dia letak atas sikit. Okey, sabun lebih tumpat daripada air. Sebab itulah dia tenggelam. Jadi timbul dengan tenggelam ni berkaitan dengan ketumpatan. Okey, boleh faham? Timbul dengan tenggelam berkaitan dengan ketumpatan. Ada yang lebih tumpat daripada air, ada objek yang kurang tumpat daripada air. Okey? Objek yang kurang tumpat daripada air akan timbul. Okey? Objek yang lebih tumpat daripada air akan tenggelam. Jadi awak ingat benda ni je lah. Okey, objek yang kurang tumpat
akan timbul. Objek yang lebih tumpat dia akan tenggelam. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya. Okey, yang ni kayu balak. Kayu balak ni timbul ke tenggelam? Mana? Timbul. Timbul. Jadi kayu balak ni kurang tumpat ke lebih tumpat daripada air? Kurang Kurang tepat. Kurang Okey, tumpat. bagus. Okey, sekarang ni gambar yang ni pula ada getah, gelang getah. Gelang getah ni timbul ke tenggelam? Tenggelam. Okey, Tenggelam. tenggelam. Jadi getah ni lebih tumpat ke kurang tumpat? Lebih tumpat. Okey, gelang getah maksud dia kat sini ialah gelang getah. Okey, gelang getah lebih tumpat daripada air. Okey, yang ni pula maksudnya kayu balak kurang tumpat daripada air. Okey? Simple je. Okey, senang je. Okey. Sekarang ni siapa ada buah anggur, bolehlah cuba. Siapa yang ada buah anggur kan? Okey, awak boleh cuba buah anggur. Okey. Sekarang ni macam mana kita nak buat air ni menjadi lebih tumpat? Okey, sekarang ni bila awak letak buah anggur dekat dalam bika, yang ni bika nama dia. Okey, boleh tak nak timbulkan buah anggur ni? Tak Boleh tak kita nak boleh. timbulkan? Macam mana cara dia? Siapa ada buah anggur kat rumah? Tak ada. Kalau tak ada, nanti kalau lah bila-bila awak pergi beli buah anggur, awak cuba masukkan buah anggur. Ataupun kalau tak ada buah anggur, awak boleh cuba buah tomato. Buah tomato boleh cuba. Buah tomato, siapa ada buah tomato kat rumah? Saya ada tapi saya karang dalam kelas. Tak ada keluar. Cuba awak ambil buah tomato tu, dia tenggelam ke dia timbul? Tu tengok. Cuba pergi ambil. Boleh ambil? Boleh. Sekarang kan ada kelas. Sekarang kan dalam kelas. Sekarang cuba pergi ambil buah tomato. Okey. Lepas tu masukkan dalam besin. Dalam air. Dia tenggelam Okey. ke dia timbul? Kalau boleh ambil. Kalau tak boleh tak apa. Sat lagi awak buat. Sebab kalau tak ada anggur kan. Kalau tak ada anggur, boleh guna buah tomato. Awak cuba letak tomato. Ataupun awak guna tak apa. Nanti kita guna carrot je. Okey. So dekat sini buah anggur boleh timbul jika air menjadi tumpat. Jadi cara untuk kita jadikan air tu tumpat, sekarang ni anggur ni dia tenggelam. Sebab anggur lebih apa? Lebih tumpat. Anggur tenggelam sebab anggur lebih tumpat daripada air. Okey, anggur ni tenggelam. Anggur tenggelam sebab anggur lebih tumpat daripada air. Sekarang ni macam mana kita nak buat air ni lagi tumpat daripada anggur? Boleh tak? Boleh tak agak-agak? Kita nak buat anggur ni jadi kurang tumpat tapi air jadi lebih tumpat. Boleh tak kita nak buat anggur ni timbul? Boleh tak? Siapa kata boleh? Angkat tangan. Sekejap. Okey. Ada 2 orang cakap boleh. Yang lain? Khalid Aufa. Siapa ni? Syazana.
apa ni, Hazira, Aufa. Dia kata boleh. Okey. Syazana pula. Nur Azuraida ni siapa? Syazana Siapa nama awak? Auni. Sorry. Auni. Syazana tak jawab pun. Syazana dengan Aris. Tak jawab pun. Syazana mana? Okey. Sebenarnya boleh. Kita boleh jadikan anggur ni timbul. Anggur yang tenggelam ni boleh jadi timbul. Okey, bagaimana cara dia? Okey, kita tengok bagaimana cara dia. Iaitu dengan meletakkan garam ataupun gula. Kita boleh letak garam atau gula. Sekarang ni dia bagi tahu, dia tunjuk kat kita dia letak garam. Apabila garam dilarutkan dalam air akan menjadi lebih tumpat daripada anggur. Jadi anggur, siapa yang lebih tumpat dia akan tenggelam. Kan, betul tak? Dia akan turun bawah. Siapa yang lebih tumpat dia akan turun bawah. Siapa yang kurang tumpat dia akan duduk atas. Jadi mula-mula anggur ni dekat bawah sebab anggur ni lebih tumpat. Kan? Sekarang lepas tu dia bubuh garam. Bila dia bubuh garam dia kacau-kacau. Sekarang ni air ni jadi lagi tumpat daripada anggur. Jadi air akan duduk kat bawah, anggur duduk kat atas. Sebab itulah anggur ni dia terapung. Okey, sekarang siapa yang tidak faham? Cuba angkat tangan. Siapa faham? Mana ni nak baca? Tak faham? Aris tak faham? Siapa Ya, tak faham? Tangan. Okey, siapa yang tak faham cikgu ulang balik. Okey. Siapa yang faham cakap faham. Siapa yang faham? Cikgu ulang balik sebab ada 2 orang tak faham. Okey, dia macam ni. Mula-mula anggur ni kita masuk dalam bikar. Dalam bikar ni ada air. Tapi anggur ni tenggelam. Sebab apa? Anggur ni duduk bawah. Bila dia tenggelam maksudnya anggur ni lebih tumpat. Siapa yang duduk bawah dia lebih tumpat. Kemudian 2 orang murid ni dia kata boleh tak kita nak bagi anggur ni terapung. Okey, cara dia boleh. Okey, sebenarnya boleh. Tapi apa caranya? Caranya kita kena masukkan garam. Bila dia masukkan garam, dia larutkan dalam air. Air ni dah jadi lebih tumpat daripada anggur. Bila lebih tumpat, air ni akan duduk di bawah. Anggur dia akan duduk di atas sebab anggur kurang tumpat. Jadi bila dah masukkan garam, anggur akan jadi kurang tumpat, dia duduk di atas. Okey. Air duduk kat bawah. Jadi bila dekat sini, anggur dah jadi kurang tumpat. Okey, dia masukkan garam. Masuk garam. Bila masuk garam, anggur jadi kurang tumpat daripada, alamak panjang pula dah. Anggur jadi kurang tumpat daripada air. Kemudian air pula lebih tumpat daripada anggur. Siapa yang lebih tumpat dia akan duduk kat bawah. Siapa yang kurang tumpat dia akan timbul ataupun terapung. Okey, boleh faham? Faham tak? Boleh. Okey, sekarang ni
Cikgu nanti cikgu nak suruh awak buat ni. Okey, mengapungkan model ikan dalam air. Okey, jadi awak boleh buat ni. Ambil carrot, bubuh dalam gelas yang nampak ni. Gelas ke balang ke. Lepas tu masukkan dalam ni dan ikan ni akan tenggelam kan. Ikan ni duduk kat bawah. Macam mana awak nak buat ikan ni timbul? So awak punya kerja dekat rumah ialah awak tolong buat aktiviti ni dan buat video dekat cikgu. Ambil video hantar dekat cikgu. Boleh? Boleh. Boleh tak? Boleh. Dan buat juga yang ini, buat yang anggur ni. Kalau tak ada anggur boleh ganti dengan tomato. Okey, boleh? Awak ambil video awak buat. Awak ambil video awak buat, lepas tu bagi tahu dekat dalam video kenapa ikan ni terapung, kenapa ikan ni tenggelam. Ikan ni tenggelam sebab apa? Ikan ni terapung sebab apa? Kena kaitkan dengan tumpat dan kurang tumpat. Yang mana kurang tumpat daripada air, yang mana lebih tumpat daripada air. Okey, boleh? Boleh tak? Boleh. Okey, yang ini kita akan sambung lagi minggu depan. Okey, aktiviti yang sama juga. Okey, minggu depan awak sediakan kulit telur. Kulit telur dan juga cuka. Kulit telur dan cuka. Kita nak buat yang ini. Kulit telur menari. Minggu depan awak sediakan yang ini. Okey, cikgu rasa sampai sini saja. Kita akan sambung minggu depan dan awak boleh buat aktiviti dalam buku aktiviti awak tu. Kalau tak faham boleh tanya cikgu. Kejap Cikgu tunjuk jap. Buku aktiviti. Minggu depan kita sambung lagi lah. Tajuk ketupatan ni. Okay. Minggu depan kita akan sambung lagi tajuk ketupatan. Okay. Okay, tengok ni. Ni buku aktiviti awak. Cikgu harap awak dah buat dah. Buku aktiviti ni boleh buat dah semua sampai tajuk yang dah belajar. Okey, jangan buat tajuk yang tidak belajar lagi. Okey, yang ni awak dah boleh buat. Okey, yang ini boleh buat. Yang ini patutnya dah boleh buat. Yang ni yang cikgu suruh buat minggu lepas. Okey. Dah buat dah yang ni? Nanti kita bincang jawapan dia. Dah buat dah? Semua buat dah yang ni? Buku aktiviti. Muka surat 61. Muka surat 61, 62. Siapa yang tak buat lagi, buat. Nanti kita bincanglah semua jawapan dalam buku aktiviti ni. Ataupun cikgu akan buat video lah untuk untuk bincang jawapan ni. Okay, so awak boleh buat ni muka surat ni awak boleh buat. Okay, kenapa objek boleh timbul dan tenggelam? Awak kena bagi tahu tumpat dan kurang tumpat. Kalau yang timbul tu maksudnya kurang tumpat daripada air. Objek tu kurang tumpat daripada air. Kalau tenggelam maksudnya ia lebih tumpat daripada air. Okey, boleh buat muka surat 63, 64. Okey, 64 dan 65.
Okay. 64, 60, apa ni, 60, 63, 64, 65. Okay. Dan cuba buat muka surat 66. Kalau tak faham tak apa. Kalau tak reti nak buat tak apa. Minggu depan kita akan bincang semua-semua jawapan ni. Okay, boleh? Cuba buat dulu. Okay, sampai muka surat 66. Okay, sampai muka surat 66. Okay, boleh? Boleh tak? Kalau tak faham boleh tanya cikgu. Okey, cikgu rasa sampai sini saja. Okey. Yang muka surat 66 ni, jap cikgu terangkan sikit macam mana awak nak buat. Okey, yang ini ialah awak apa ni? Buat aktiviti ni, kalau boleh buat aktiviti ni kat rumah, awak masukkan semua objek ni dalam besen. Okey, dalam bekas, tengok yang mana timbul, mana tenggelam. Okay, kalau tak ada bola pingpong, tadi kita dah buat kan, bola pingpong ni ganti dengan sudu plastik, sama je. Okay. Bukan, bola pingpong ganti dengan bola plastik, sorry. Bola plastik. Okay, yang lain-lain ni semua awak ada kan? Okay, buah lemon ni kalau tak ada boleh ganti dengan buah limau. Okay. Kemudian awak catat yang mana tenggelam, mana timbul. Lepas tu yang ini boleh jawab soalan kat sini. Ambil je ayat perkataan yang anda ada ni. Lepas tu yang ini pula awak jawab. Okey, kenapa buah pi tidak tenggelam dalam air? Kaitkan dengan ketumpatan. Kerana dianya kurang tumpat ke, lebih tumpat ke? Kenapa tidak tenggelam? Kerana, cikgu bagi contoh. Kerana buah pi kurang tumpat daripada buah Q. Itulah jawapan dia. Okey, cikgu bagi contoh kat sini. Kerana, Satna. Cikgu bagi contoh lah. Contoh satu. Jawapan. Mengapa buah pi tidak tenggelam dalam air? Kerana buah pi kurang tumpat daripada buah Q. Bukan. Kerana buah pi kurang tumpat daripada air. Sebab itulah dia tidak tenggelam. Okey, bandingkan ketumpatan antara buah pi dan buah Q. Okey, awak cuba jawab. Yang mana awak boleh jawab, jawab dulu. Tak apa, salah tak apa. Nanti minggu depan kita akan bincang. Okey, sampai muka surat 66 sahaja. Yang ni tak payah. Yang ni jangan buat lagi. Okey? Buat sampai sini je 66. Okey, itu saja untuk kelas hari ini. Okey, sebelum habis, cikgu nak suruh awak buat pool. Okey, nanti awak jawab pool ni. Okey, sekejap. Belum lagi. Okey. Okey, cuba jawab sekarang. Cuba tengok dekat handphone awak, ada keluar apa? Cuba awak klik, jawab. Apa ni? Jawab, saya faham ke tak faham ke? Kalau faham tulis ya, tekan ya. Kalau tak faham, tekan tidak. Cuba tekan. Alah, tak ada orang tekan pun.
Tak ada pun cikgu. Ada. Cikgu dah hantar. Cuba tengok. Set. Tengok. Masuk. Tak dapat. Ada. Cuba tengok. Mana? Sekejap Baru aku. Tak. Tak dapat. Awak nampak tak dekat skrin? Dah, mana? Awak nampak tak dekat skrin? Cikgu ada bagi dekat awak. Ni. Yang dekat tepi ni. Yang dekat tepi ni. Cuba jawab. Klik. Ada dapat dekat handphone awak. Ada tak? Dapat tak? Tak. Tak dapat? Pelik pula cikgu tak dapat. Okey, kalau tak dapat tak apalah. Okey, so sampai cikgu nak suruh awak buat je yang ni. Okey, sampai setakat ni pelajaran kita hari ini. Nanti kita akan sambung lagi minggu depan. Okey. Tolong buat sampai muka surat 66. Buku aktiviti sains. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih kerana hadir ke kelas cikgu. Okey, bye. Bye-bye.